Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera dan salam profit kepada semua yang telah subscribe channel My Hobby dan juga yang baru menonton channel My Hobby. My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih dan subscribe channel My Hobby. Okey, pada hari ini kita nak tengok market besok. Hari ini tanggal 13 bulan 9 2021. Okey, kita nak tengok market besok pagi, iaitu pada hari Isnin dan juga sampai hari Jumaat. Okey, yang pertama sekali kita tengok candle week 1. Okey, kita tanda open week 1. Kita tanda juga di close candle week 1. Okey, ini open close week, open candle week 1, dan di sini adalah close candle week 1. Okey, yang di sini pun kita nampak rejection yang panjang. Ini menunjukkan satu kekuatan buy untuk candle week. Okey, sepanjang 4 minggu ini dia sudah buy, dan ini dia break satu candle, dan besok insyaAllah dia akan terus buy semula sebanyak okey, yang ni kita tengok berapa pip dia turun. Okey, sebanyak 4000 pip, 4144 pip. Okey, besok pada hari Isnin kita tengok kemungkinan dia akan naik sekitar 500 pip. Okey, kita ambil separuh. Okey, kita ambil separuh sekitar 1700. Okey, kita ambil sini. Kiranya kita bahagi dua candle ini. Kita tengok dekat D1. Okey, tengok dekat D1 apa akan berlaku. Kita tukar dalam bentuk line. Okey, berarti di sini ada satu. Okey, ni open week 1 tadi open week 1, dan di sini adalah close week 1. Maka yang line hijau tengah ini adalah kita letak sebagai pembahagi antara dua, pembahagi antara 50% antara atas dan bawah. Okey, berarti di sini ada satu bucu untuk dia punya resisten dia. Di sini pun ada satu, di sini ada satu. Berarti ada tiga tempat. Dan di sini ada tiga tempat juga di atas. Buku tajam ini satu, sini dua, sini tiga. Di sini tidak tajam, dia melengkung saja. Ini tidak kuat. Yang kuat adalah buku tajam macam ini dia kuat. Kalau dia melengkung begini, dia tidak begitu kuat untuk membawa dia ke atas ataupun dia ke bawah. Dia perlu bucu yang tajam. Okey, macam ini ada bucu tajam kecil bucu tajam kecil, dan ini dia bersifat belum lagi mati berarti line yang terbentuk ini dia boleh naik semula. Dia bukan belum lagi dia akan berbentuk bucu di sini dia mungkin dia akan boleh naik semula untuk luruskan line ini. Dia akan ke sini ataupun dia akan teruskan perjalanan dia ke bawah, dan ada kemungkinan juga dia akan jadi bucu yang tajam di sini untuk dia terus naik ke atas. Okey, kita nak tahu dia naik ke atas tak naik. Okey, kita tengok dekat sini CCI D1 iaitu negatif 85. Dia berada di bawah line, di bawah zon kosong berarti dia valid untuk sell. D1 valid untuk sell. Manakala isyarat lain juga iaitu line kuning MA juga berada di bawah, dan ini juga menunjukkan kekuatan D1 dalam posisi sell. Kita tengok pula dekat H4. Okey, H4 kita boleh nampak okey,
ini dia punya open week 1 tadi, dan ini adalah close week 1 tadi, dan ini adalah pembagi antara atas dan bawah. Okey, dekat H4 pun kita boleh nampak dia punya break dia. Okey, di sini dia ada satu kawasan break yang panjang, di sini juga kawasan break yang panjang, di bawah ni ada satu break panjang. Okey, ada 3 peringkat nak langgar dia, 1, 2, 3, dan ini dia dalam penurunan semula. Okey, bila dia turun semula kita nampak dia dah hampir mencecah 2200 pip. Okey, dia hampir mencecah kawasan 2200 pip, dan di sini juga ada kenaikan, dia cecah 2200, sini pun 2200, sini sudah hampir kepada 3000, dan sini pun hampir 3000. Okey, kita tengok sini berapa dia naik. Sini 2600. Okey, si atas ni barulah 3200. Okey, sini dia naik 2700, 2726. Okey, sampai kepada 3000. Kemudian dia turun semula. Bila dia turun semula, dia akan mencari zone support di sini, iaitu kawasan 2200. Okey, memandangkan CCI H4 baru negatif 105, berarti dia masih boleh turun sampai ke negatif 175 ataupun negatif 233. Okey, barulah kita boleh buy semula. Okey, dekat H1 kita tengok keadaan line yang sama. Okey, dekat H1 pun dia berada di kawasan zone sideways, berarti kita tak boleh naik entry dekat H1. H1 kita nak entry di sini sangat berbahaya. Kemungkinan kalau kita entry sell di sini, ada kemungkinan dia akan naik semula untuk sentuh line kuning ini, dan sekiranya kita entry buy, ada kemungkinan juga price akan terus turun sampai ke light level 2200. Berarti sangat berbahaya untuk kita entry H1 di H1. Okey, kita tengok dekat M1. Coba M5 dulu. Kita tengok dekat M5 dulu. Besarkan. Okey, dekat M5 kita boleh nampak ini line mana ni? Line paling bawah. Okey. Okey, dekat M5 ini adalah close candle week 1 tadi, line hijau ni adalah candle close line ataupun tempat close candle week 1 tadi. Okey, dekat M5 kita boleh tengok bahawa price dalam keadaan OS, dan dia sudah pun mencecah kawasan 4200. Sini sudah melebihi kawasan 4200. Di sini dia dah sudah naik semula ataupun masih dalam sekitar 2000, sekitar 200, sekitar 200. Okey, dah 360. Okey, dah 340, sekitar 360 di kawasan ini. Berarti dia sudah pun mula OS, dan sebab di sini adalah lower low, dan dia akan naik semula ke kawasan line kuning. Okey, itu saya kata tadi, kalau kita entry buy di kawasan ini, ada kemungkinan dia akan meneruskan perjalanan sell sampai ke sini untuk ambil dia punya maksimum perjalanan dia. Okey, berarti kita ada floating dalam berapa pip. Okey, 100, dan ada kemungkinan juga dia akan meneruskan sampai di kawasan ini.
Tapi memandangkan CCI pada M5 sudah pun 200 lebih, berarti M5 tidak akan meneruskan perjalanan melebihi zon ataupun lain hijau. Berarti di M5 dia hanya sampai di kawasan ini dan dia akan naik semula sampai di kawasan zon buy ataupun zon sell 1 dengan nilai PIP dia akan naik semula sampai sini sekitar 500 PIP untuk perjalanan yang pertama, dan barulah dia akan sambung sama ada dia akan turun semula ataupun dia meneruskan perjalanan ke atas. Berarti M5 menunggu peluang untuk buy terlebih dahulu. Sekiranya perjalanan open di sini, kita boleh terus buy, dan sekiranya perjalanan besok dia open di atas kita sini, kita boleh sell. Sebab apa? Dia akan meneruskan perjalanan ke bawah. Sekiranya kita tengok pula di M5, di M1. Okay, di M1 kita tengok apa position dia. Okay, dekat M1 dia berada di price berada di kawasan sekitar line MA, iaitu price berada di kawasan sideway M1. Okay, bila dia berada di sini, kita tengok CCI dia berapa, negatif 150. Bila negatif 150 berarti price ini juga sudah pun low dan dia hanya menunggu peluang untuk naik. Berarti di M1 price, kiranya price open di kawasan ini besok, iaitu di kawasan zone buy 1 ini, berarti kita boleh terus buy kerana perjalanan M1 untuk tempoh 1 jam ataupun trend M1 iaitu 120 candle sekitar 2 jam, sekitar 2 jam kita boleh buy sampai sekitar sini lah, sekitar 500 ataupun 800. Kita ambil, kalau buy di sini kita boleh ambil sampai sekitar 600 pip untuk yang pertama. Sekiranya price berjaya tembus ke sini pada hari Selasa ataupun Rabu, berarti perjalanan buy ini akan meneruskan perjalanan buy untuk week 1 tadi. Berarti week 1 akan naik sebanyak 4000 pip lah. Okay. Sepanjang berarti perjalanan buy besok dia akan naik sampai sekitar sini 2100 untuk yang pertama, dan pada minggu seterusnya baru dia akan sambung perjalanan sekitar 7 okey, dia boleh naik sampai 7552 pip pada minggu yang kedua. Tapi kita boleh tengok dalam bentuk line, dia boleh naik sampai pada tempoh minggu yang pertama besok, dia boleh naik sampai sekitar sini dulu, kita ambil 2000 ataupun 2200 pip. Kemudian pada minggu kedua dia boleh naik sampai sekitar sini lah. Kita tengok line ni, kita bawa line ni ke sini, kita tengok berapa pip. Sini tadi okay, dalam tempoh 2 minggu dia boleh naik sampai 7074 pip untuk tempoh 2 minggu ke depan. Tetapi sekiranya perjalanan ini turun ke bawah besok, sekiranya perjalanan ini pada esok hari dia menembusi line hijau ini, berarti price akan turun sampai sini, last station.
Okey, berarti price akan turun sampai sekitar sini dulu untuk TP yang pertama, iaitu untuk minggu pertama iaitu 2600, dan pada minggu kedua barulah dia naik semula. Tapi sekiranya price berjaya tembus sampai sini sekitar 5000, berarti price akan meneruskan perjalanan sell untuk bulan ini. Okey, untuk perjalanan sell paling bawah sinilah last station dia. Okey, ini adalah station pertama dan ini adalah last station untuk bulanan. Kemudian dia akan naik semula sebab perjalanan buy masih baru baru masuk tahun, ini tahun pertama, tahun kedua, ini tahun ketiga. Okey, perjalanan buy tahunan masih dalam perjalanan baru 3 tahun. Okey, 3 tahun kita tengok dalam bentuk candle ni lah. Okey, ini tahun 2019, 2019. Okey, ini setahun. Ini 2020, 2020. Okey, ini setahun dan ini tahun ketiga. Sepanjang 3 tahun perjalanan. Okey, untuk M1 kita tunggu peluang untuk buy. Untuk M5 position dia dalam position sell dan ada kemungkinan sell ini akan berubah kerana CCI sudah pun melebihi, sudah pun 201, sudah pun oversold dan dia akan naik semula di M5. Berarti M1 kita boleh ambil kesimpulan untuk buy, M5 juga kita boleh ambil kesimpulan untuk buy pada hari Isnin, dan juga D1 masih dalam position sell. Okay. Apapun tergantung kepada price pada esok hari dan juga hari Selasa. Kerana price besok berjaya naik melebihi 3 candle ini, iaitu paras sini ya. Ketiga-tiga candle ini opennya sama ya. Sini ya, open dan close dia sama. Okey, sekiranya besok candle pada hari Isnin close di atas pada line hijau tengah ini, berarti dia boleh buy. Dan sekiranya candle besok hari open di bawah dan meneruskan perjalanan di sebelah bawah, berarti perjalanan sell bermula pada esok hari, dan kita boleh hold perjalanan sell itu sekitar berapa kita tengok ya, sekitar 6,000. Okey, sekitar 6,000, kita 6,100. Okey, kita ambil sampai sini ya. Okey, berarti dia akan sell sampai sekitar 5,900 pip. Okey, untuk D1. Kiranya price berjaya tembus line hijau atas, berarti dia akan buy. Kiranya price open di bawah dan meneruskan perjalanan ke bawah, berarti dia akan sampai 5,000 inilah. 5,000 ke 6,000 tadi. Okey, dia akan sampai ke dia akan sampai 5,700 pip. Apapun kita tengok tadi semula, M1 dalam position kita tunggu peluang untuk buy. Walaupun line kuning ini berada di bawah, tetapi dia dalam keadaan mengecil dan juga CCI sudah pun negatif 150, berarti dia sudah pun low dan dia tidak mungkin akan turun. M5 juga sudah pun
low, iaitu 201 dah oversold, dan dia akan naik semula. Dan di H1 juga kita boleh nampak dia punya perjalanan dia sudah pun hampir mencapai belum sejauh. H1 dia CCI negatif 127. Negatif 127, iaitu kawasan yang berisiko untuk kita entry untuk intraday. Untuk intraday kita perlu tunggu sampai price sentuh sini baru kita boleh buy, ataupun kita tunggu price naik sampai sini baru kita sell. Kerana H1 dalam posisi sell, dia masih mengembang. Berarti D1 dalam position sell, H1 dalam position sell, manakala M5 dan M1 dalam position buy. Berarti pada esok hari, pada hari Isnin dan Selasa kita boleh buy, dan pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat kita boleh sell. Kerana apa kita sell begitu ataupun kerana apa kita buy begitu? Sebab candle week 1 dan juga candle D1. Candle week 1 ini sell, kita boleh sell sekiranya price melebihi paras ataupun line hijau ini, dan sekiranya price naik sampai ke atas, kita boleh buy sampai ke atas. Untuk week 1. Untuk D1 sama juga, dia masih dalam position sell. Buat masa sekarang, apapun kita tunggu untuk dua line ini kerana price turun ke bawah dan tidak berjaya menembusi line hijau yang bawah ini ataupun yang tengah ini, berarti kita boleh sell. Tapi sekiranya dia menembusi line hijau atas, kita boleh buy dan hold untuk untuk tempoh seminggu ataupun 2 minggu, terserah. Simple sahaja. Apapun kepada penonton semua, harap benda ini bermanfaat dan boleh cuba perhatikan satu persatu dari masa ke semasa. Yang penting apa yang kita anggarkan itu berdasarkan pada price sekarang, dan keadaan price semasa itu lebih tepat analisisnya ketika price sedang bergerak. Pada hari Isnin dan Selasa kita boleh tengok semula dan kita boleh buat andaian untuk price akan datang berdasarkan price yang terbentuk pada hari Isnin dan Selasa. Sekiranya pada hari ini kita boleh menganggarkan perjalanan seperti mana yang telah diterangkan tadi, iaitu price sekiranya melebihi zone ataupun line hijau ini, berarti price akan ke bawah. Kerana price berjaya naik melebihi line hijau atas ini, berarti dia akan buy. Untuk setakat ini kita berdasarkan 3 candle ini dan juga candle week 1. Untuk hari yang berikutnya kita akan tengok pada H1 dan juga D1. D1 pun boleh pada hari Selasa, kita perlu tengok pada D1 yang seterusnya, dia naik ke, dia turun ke, ataupun dia masih sama besar ke. Itu tergantung pada price pada hari yang akan datang. Untuk buat sementara ini, position D1 masih dalam position sell, H1 dalam position sell, manakala M1 dan M5 dalam position buy. Sangat simple dan sangat senang. Kepada semua, harap benda ini bermanfaat dan kita jumpa lagi pada minggu depan ataupun 2 minggu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.